Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Garasi TV bersiaran hari ini untuk 4 hari bulan April 2021 bersamaan dengan 21 Ramadan 1442 Hijrah. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih untuk semua semalam. Bila kita stream mengenai COVID-19, semalam adalah stream yang tertinggi yang pernah dicapai, iaitu 1,600 view semasa dan 15,000 view keseluruhan. Itu angka yang baik untuk stream bagi konten yang selalunya dianggap sebagai konten tidak popular. Tapi Alhamdulillah tuan-tuan, sejak kebelakangan ini kecenderungan orang ramai untuk mengetahui lebih banyak maklumat dan lebih banyak perkongsian mengenai vaksin COVID-19 ni ataupun perkembangan seluruhan COVID-19 ni sama ada domestik dan international meningkat dengan baik. Saya harap angka ini dapat diterjemahkan kepada keseluruhan kebaikan proses pembentukan komuniti imunasi di Malaysia. Kerana tak guna tuan-tuan kalau tontonannya meninggi dan siapa sajalah yang mendapat respon yang baik mengenai COVID-19 ni, tetapi matlamat utama negara untuk meningkatkan kelompok imunisasi vaksin ni meningkat. Setakat yang saya tengok semalam, Alhamdulillah tuan-tuan, apabila kerajaan melancarkan proses option vaksin bagi AstraZeneca, oleh kerana untuk mendapatkan 268,000 suntikan AstraZeneca ni memerlukan mereka mendaftar dengan MySejahtera. Angka pendaftaran di MySejahtera meningkat lebih 500,000. Daripada 9.2 juta, hari ini angkanya telah meningkat hampir 9.8 juta. Kerana mereka yang ingin mengejar proses mendapatkan vaksin AstraZeneca perlulah lebih dulu mendaftar dengan MySejahtera. Saya kongsi dengan saudara ada benda yang kelakar tuan-tuan. Ini data daripada YB Khairi Jamaluddin daripada Kementerian Inovasi, Sains dan Industri. Ketika vaksin AstraZeneca ditawarkan, 8,000 orang yang mendaftar dengan MySejahtera menolak vaksin ini. Oleh kerana 8,000 orang yang ditawarkan menolak vaksin itu tidak mahu disuntik, berarti dia telah memberikan isyarat kepada kerajaan bahawa vaksin ini tidak popular. Dalam beberapa hari, kerajaan telah membuat keputusan untuk meletakkan vaksin AstraZeneca sebagai option. Anehnya tuan-tuan, apabila proses pendaftaran kepada 268,000 ini, 80% daripada 8,000 orang, berarti sekitar 8,000, 80%. Sekitar 7,000 orang lebih. Daripada mereka yang awalnya telah pun diberi jadual untuk AstraZeneca dan tolak. Mereka memohon semula. Berarti dalam kumpulan tersebut mereka telah ditolak. Kerana vaksin ini diberi keutamaan kepada pendaftar baru. Setelah mereka yang diberi tawaran pertama untuk mendapatkannya di bawah pendaftaran fasa 2. Vaksin ini menolak. Jadi saya fikir kata ada benda yang bukan jenaka lah. YB Khairi Jamaluddin sini perlu mempelajari ini sebagai satu pengajaran bahawa kurangnya promosi menyebabkan AstraZeneca ditolak oleh peringkat awal. Tetapi ketika mereka menolaknya, ada berlaku tempoh antara 14 hari sebelum vaksin ini dibuka kepada tawaran umum bagi mereka yang telah mendaftar dalam MySejahtera tapi belum dijadualkan. Jadi oleh kerana proses penerangan AstraZeneca telah meningkat dan telah meningkat dan telah meningkat, menyebabkan 8,000 orang yang menolak pada peringkat awal, 80% kembali mendaftar. Itu kira-kira 7,400 orang kembali mendaftar. 800, 1,000 tolak 1,006. 6,400 orang kembali berebut dan mendaftar pula bersama dengan 268,000 pendaftar baru. Tapi oleh kerana mereka telah pernah menerima tawaran dan mereka telah menolaknya, maka pendaftaran mereka melalui www.covid ni, .vaksin ni telah ditolak kerana mereka telah lebih dulu mendapat tawaran lebih awal. Nah, ini antara benda yang saya tak anggaplah nak memperkecilkan mereka yang menolaknya kerana tak guna dan kadang-kadang kita berbalah dan cuba memperlekehkan orang lain. Kerana usaha kita adalah untuk meningkatkan lebih ramai orang mendaftar. Sekurang-kurangnya, kalaulah pun kerajaan gagal mencapai 28 juta pemvaksinan, iaitu untuk mencapai 80% rakyat Malaysia berada dalam herd community ni atau dipanggil sebagai kelompok imunisasi ni yang disasarkan oleh masyarakat dunia. Sekiranya kita boleh mencapai antara 21 ke 22 juta pun dah cukup tuan-tuan untuk membolehkan Malaysia diberi gazet negara hijau yang selamat dan kemudian diterima oleh masyarakat antarabangsa.
Hujah saya jelas tuan-tuan, kita boleh saja bersetuju dengan tidak bersetuju dengan kumpulan anti-vaksin. Kita boleh bersetuju dengan dan tak bersetuju dengan kumpulan anti-vaksin. Tetapi akhirnya tuan-tuan, apa yang perlu kita fikirkan adalah maslahat. Iaitu apa yang lebih penting kepada kelompok yang ramai. Pertama begini tuan-tuan, kalau kita memencilkan diri, kalau Malaysia memilih untuk memencilkan diri dan tidak menyertai herd community ni ataupun dipanggil komuniti yang telah pun disuntik, majoriti rakyatnya telah disuntik dengan vaksin, berarti kita akan menjadi negara yang dipulaukan. Saya tidak memperlekehkan kumpulan yang memperjuangkan anti-vaksin, tetapi saya bercakap mengenai bagaimana sekiranya seluruh negara menjadi kumpulan anti-vaksin, kita akan dipulaukan. Sebab itu saya ingatkan saudara, apabila Kesatuan Eropah mula melaksanakan Green Lane, berarti Kesatuan Eropah pada 1 hari bulan Jun sepenuhnya akan melaksanakan Green Lane, menjadikan Kesatuan Eropah adalah 27 negara. Kerana Kesatuan Eropah ni ada 27 negara, 27 negara yang dianggap antara yang paling maju di dunia. Kerana komuniti Kesatuan Eropah adalah komuniti yang termaju di dunia, memulakan Green Lane untuk membolehkan setiap rakyat yang ingin merentas sempadan sama ada melalui jalan udara, jalan darat ataupun kereta api, mestilah memiliki pasport khas yang mereka telah pun divaksinkan. Apabila 27 negara Eropah memulakan model ini secepat pada 1 hari bulan Jun, tuan-tuan, dia akan menjadi model yang akan digunakan pakai di seluruh dunia. Berarti kalaulah sekarang kita masih lagi bersifat ingin menolak vaksin, berarti negara ini akan berada ke terbelakang. Saya tak bercakap mengenai siapa betul dan siapa salah, tuan-tuan, tapi dalam kehidupan ini kita bercakap bagaimana ingin membolehkan negara bangsa ini bergerak terus ke depan. Kerana ekonomi kita bukanlah ekonomi mandiri. Kerana kehidupan kita dalam proses globalisasi bukanlah kehidupan mandiri. Berarti kita harus menyertai, kerana inilah yang distrukturkan oleh masyarakat dunia sekiranya kita ingin berinteraksi secara sihat, sama ada secara sosial, dan paling penting adalah ekonomi. Untuk pengetahuan saudara juga, Kerajaan Arab Saudi telah mengeluarkan garis panduan. Tahun ini ada jemaah akan musim haji akan dianjurkan, tetapi dengan skala yang lebih kecil. Kemungkinan ada negara yang kemungkinan dia akan mengeluarkan 10 hingga 30% kuota bagi negara-negara yang telah pernah terlibat. Sekiranya kuota 100% dikekalkan, Mekah akan dipenuhi dengan 2 juta orang jemaah. Mungkin agak sukar untuk kawal dalam musim pandemik ni. Tetapi sekiranya kuota 10 hingga 20% dikeluarkan, berarti Mekah akan melalui musim haji pada tahun ini sekitar 100 ke 200 ribu orang. Dan Kerajaan Arab Saudi sendiri telah mengeluarkan hanya mereka yang telah divaksinkan, malah didetailkan vaksinnya. Iaitu mereka yang hanya menggunakan vaksin Pfizer dan AstraZeneca akan dibenarkan menunaikan musim haji bagi tahun ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ambil perdebatan ni supaya kita tak ambil buang masa untuk berdebat kita ni pro-vaksin ataupun kita ni anti-vaksin. Dia bukanlah vaksin per se. Dia adalah bagaimana kita ingin memacu negara ini bergerak ke depan menjadi sebahagian daripada tradisi komuniti antarabangsa dalam proses globalisasi. Kerana kita boleh saja duduk menyendiri, tuan-tuan, dalam soal-soal yang lain. Tetapi dalam soal ekonomi dan interaksi sosial antarabangsa, kita memerlukan kebolehupayaan Malaysia menyertainya berdasarkan apa yang direspon dan apa yang diterima dan apa yang digunakan pakai oleh masyarakat antarabangsa. Jadi saya tak ada masalah dengan golongan anti-vaksin. Saya mula memilih untuk bercakap pada golongan yang atas pagar ni, tuan-tuan, untuk mula menyertai kempen vaksin, supaya saudara boleh menyumbang kepada negara ini untuk tumbuh sebagai negara hijau. Iaitu negara yang diiktiraf secepat mungkin oleh masyarakat antarabangsa, terutama komuniti perniagaan. Bagi membolehkan kemudiannya Malaysia meneruskan interaksi perniagaan dengan berpuluh-puluh negara. Terutama 4 negara utama yang menjadi rakan ekonomi kita, iaitu yang menyumbang lebih daripada hampir separuh ekonomi kita. Iaitu sekiranya kita segera memulakan hubungan ekonomi dengan Singapura, China, Jepun dan Amerika Syarikat, dia akan menyumbangkan kepantasan ekonomi bagi negara kita. Jadi itu saya jelaskan kepada mereka yang berdebat soal vaksin ni, tuan-tuan. Tak apalah, saya ambil telah kamu pergilah dengan jalan kamu. Tetapi kami daripada golongan yang menyokong pro-vaksin ni, tuan-tuan, dia bukanlah tentang vaksin dan vaksin. Dia tentang adalah maslahat, iaitu memikirkan sesuatu yang baik untuk kepentingan ramai. Berarti kita menyumbang bau kita, tuan-tuan, hanyalah untuk membolehkan kita menjadi seorang warga yang dalam era patriotism modern. Yang mahunya negaranya bergerak ke depan, yang mahukan negaranya tidak dipulaukan dan memahukan. Tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak bercakap tentang orang yang kehilangan kerja, ekonomi yang perlahan, pertumbuhan pelancongan yang lumpuh, peniaga yang kehilangan peluang perniagaan, 1 juta orang yang kehilangan pekerjaan, 1 juta penjajah kecil. Saya beritahu pada saudara, 95% daripada komuniti peniaga di Malaysia adalah penjajah kecil dan IKS.
Jadi berarti walaupun Malaysia mempunyai hampir 1,5 juta syarikat yang didaftarkan di ROC, 95% dari syarikat yang didaftarkan adalah syarikat kecil-kecil. Majoriti dah tentulah penjaja. Kerana saya bagi tahu pada saudara, ada hampir 1 juta penjaja di seluruh negara. Dengan di Kuala Lumpur saja ada 240,000 orang penjaja kecil. Berarti kalau kita nak bercakap semua benda ni tuan-tuan, kita nak kononlah kita lah orang yang ambil berat, kita lah yang ihsan. Kita lah yang mahu negara ini bergerak ke depan. Kita lah mahu sistem pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Kita lah orang yang menangis bila jiran hilang kerja. Kita lah orang yang up status dulu apabila protes pembuangan pekerja dilaksanakan oleh syarikat-syarikat besar. Kesemua benda itu tak akan ada maknanya, saudara, kalau kita tidak menyumbang kepada negara ini untuk segera bertukar kepada zon hijau. Kerana zon hijau adalah lesen pertama yang akan diguna pakai bagi bolehkan Malaysia berinteraksi secara ekonomi dengan negara yang lain. Kerana selagi Malaysia tidak ada zon hijau, pelabur tak akan bawa wang masuk ke negara ini, tuan-tuan. Dan tidak ada penerbangan yang akan masuk ke negara ini kerana mereka menganggap negara yang tidak diiktiraf sebagai negara zon hijau adalah negara zombie. Berarti, tuan-tuan, kita akan dipulaukan oleh masyarakat peniaga antarabangsa sekiranya kita lambat untuk melancarkan herd community. Ataupun disebut dengan mudahlah, tuan-tuan, community vaksin. Iaitu selagi kita tidak mencapai 70% minimum dan 80% sasaran. Sasaran kerajaan adalah 28 juta, iaitu 80%. Tetapi pada saya hari ini kita telah mencapai 9.7 juta orang yang mendaftar. Saya rasa dengan rancaknya kempen, terutama hikmah yang Allah berikan apabila vaksin AstraZeneca yang ditolak kemudian diletakkan dalam pasaran terbuka, maka undi popular, saya anggap macam pendaftaran itu sebagai undi popular lah. Bila undi popular itu dilaksanakan, dia meyakinkan orang yang lain. Rupanya ramai rakyat Malaysia mempunyai kesedaran bahawa vaksin ini selamat digunakan. Apabila vaksin yang hanya 268,000 ini sold out dengan lebih 400,000 permohonan, dia meyakinkan golongan atas pagar. Ini juga adalah petunjuk kepada YB Khairi Jamaluddin kerana kementeriannya perlu bekerja lebih. Kerana sebenarnya rakyat Malaysia hanya memerlukan lebih informasi, lebih penjelasan, lebih kemesraan dalam menyampaikan maklumat dan lebih dekat untuk memahami maklumat yang disampaikan oleh kerajaan. Jadi YB Khairi Jamaluddin jangan panik dan jangan buang masa untuk terlalu bercakap hal-hal yang tinggi dengan terminologi yang rakyat susah faham. Bercakaplah dengan bahasa awam kerana akhirnya kita akan berkomunikasi dengan orang ramai yang berada di bawah, yang akan confuse sekiranya para pakar dan juga para media menggunakan jegan-jegan dan klaus-klaus yang orang kampung tak faham. Yang maklong nampak long nak celik pun dia tak apa nak celik sebab ini adalah perkataan baru. Jadi gunakan jegan penerangan yang biasa yang mudah difahami. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kumpulan anti vaksin telah menyebarkan sebuah visual mengenai penemuan seorang doktor yang dikenali dengan nama Andreas Kocher. Dia adalah seorang doktor daripada Switzerland. Sumbangan doktor ni sangat besar, saya akui. Ketika Bolivia dilanda COVID-19 yang sangat teruk pada bulan Mei hingga Ogos tahun lalu, doktor daripada Swiss ni, iaitu Andreas Kocher ni, telah bergerak pergi ke Bolivia. Dan sampai di Bolivia, ada 100 kematian setiap hari, 100 kematian setiap hari dan 100 kematian setiap hari di mana mayat-mayat mula dibuang di jalanan. Untuk tuan-tuan, saya menulis cerpen ni berdasar kisah ni dalam Facebook My Svara. MY, ada dekat Facebook Svara. SVARA. Kerana daripada cerita ni lah, pada waktu ini Bolivia sangat miskin, tuan-tuan, dan bila virus ini melanda di kawasan yang miskin, anak-anak mula membuang mayat ibu bapa mereka di padang pasir untuk kering dan akhirnya mereput, dibakar bahang matahari. Kerana waktu COVID-19 melanda Bolivia pada bulan Mei hingga Ogos yang lalu, ketika itu Bolivia diserang musim panas yang sangat dahsyat. Kumpulan anti vaksin menyebarkan video hari ini dengan mengatakan penemuan klorid dioksid yang lebih murah dan sangat murah untuk merawat COVID-19. Jadi mereka memperlekehkan vaksin ni. No, saya nak bagi nasihat. Dr. Andreas menggunakan klorid dioksid untuk merawat mereka yang telah sakit. Kerana ketika dia sampai di Bolivia, ubat tak ada. Oleh kerana doktor ni pakar, dengan memasukkan klorid dioksid, dia boleh memberikan lebih ruang udara dan lebih ruang oksigen untuk mangsa yang dirawat bernafas. Jadi Nok kena faham, vaksin disuntik Nok kepada orang yang belum kena jangkitan. Manakala klorid dioksida digunakan untuk merawat mereka yang telah dijangkiti. Dia dua kes berbeza, Nok. Nok jangan bongok dan mengedarkan mengatakan bahawa semua orang kena pakai klorid dioksida yang lebih murah.
Buat apa nak pakai klorid dioksida? Kerana klorid dioksida adalah ubat yang alternatif, yang pada waktu tak ada ubat nak digunakan kepada pesakit. Yang sihat ni nak suntik klorid dioksida buat apa? Kerana yang sihat menyuntik vaksin, iaitu sistem membentuk imuniti, kekebalan. Kalau kita suntik klorid dioksida, dia waktu itu digunakan oleh Dr. Andres Cochlear adalah untuk merawat orang yang sakit di Bolivia dengan jangkitan berpuluh-puluh ribu sehari, tetapi tiada akses ubat langsung. Jadi ini kepada kepala anti vaksin yang mula mengedarkan visual ini dengan mengatakan golongan anti vaksin telah tahu bagaimana manipulasi harga vaksin digunakan. Tuan-tuan, kalau besok klorid ni digunakan pun secara meluas, harganya akan melambung. Sama saja, apabila demand meningkat, harga akan naik. Itu common dalam perniagaan. Bila harga permintaan menjadi tinggi, harga akan meningkat. Jadi ada satu nok ni dia pergi berjuang dengan mengatakan bahawa kita tak patut vaksin, kita patut guna klorid dioksida. Yang saya nak bagi tahu dalam live ni, kalau tuan-tuan tengok video ni, klorid dioksida memang berjaya digunakan oleh Dr. Andres Cochlear di Bolivia. Ketika dia sampai di Bolivia, dia suntik ini kepada mereka yang telah dijangkiti. Sebab klorid ini membantu kerana tak ada mesin ventilator, kerana tak ada mesin oksigen. Maka klorid ini membantu sebahagian besar daripada mangsa yang dijangkiti virus COVID-19 survive. Itu saja. Saya teruskan juga untuk mengingatkan pada saudara, hari ini pukul 4 petang kejap lagi kita akan mendengar siaran langsung daripada YB Menteri Kluster Keselamatan ataupun Menteri Pertahanan sebenarnya, tapi kini ditukar pada Kluster Keselamatan. Iaitu YB Ismail Sabri. Datuk Seri Ismail Sabri, betul? Jadi confused dah banyak. Begitu popular lah menteri-menteri sekarang, tuan-tuan. Kadang-kadang ingat nama pun kita keliru. Pukul 4 petang untuk mendengar penjelasan mengenai PKP yang akan dilaksanakan bermula besok. Bermula lusa, kerana PKP yang ada sekarang akan berakhir besok 5 Mei. Tuan-tuan, saya juga ingin menjelaskan kepada saudara tentang saya rasa COVID ada soalan aku Orang yang masuk lambat, you kena preview balik yang belakang lah, sebab saya start tadi saya tahu COVID je, saya nak jimatkan masa. Okey, tak ada soalan Okey, kita akan pergi kepada isu malam ni. Kita akan ada bersama dengan tamu Syahrir Kadir, wartawan Malaysia Gazette, editor wartawan senior yang 20 tahun lebih membuat laporan tentang dunia jenayah dan polis. Syahrir Kadir akan hadir malam ni. Saya akan interview dia uncensored kerana dia telah mempunyai banyak maklumat. Cuma hari ini dibangkitkan lagi isu mengenai pendedahan Ketua Polis Negara, bagaimana ahli-ahli politik yang berkuasa dalam mengendalikan polis telah menggunakan polis untuk tujuan peribadi. Jadi pendedahan yang dibuat oleh bekas KPN Tan Sri Abdul Hamid Bado adalah serius dan dia bukan rahsia pun, tuan-tuan. Pada zaman dulu pun kita tahu cawangan khas pernah digunakan secara berleluasa untuk mengintip populariti undi. Dulu perkara biasa, parti-parti yang memerintah akan memberitahu mengikut laporan cawangan khas, kita akan kalah di kawasan ni, kita akan menang di kawasan ni. Cawangan khas telah lama, tuan-tuan, sejak Tan Sri Musa Hassan menjadi Ketua Polis Negara. Dia mendedahkan bagaimana cawangan khas sebenarnya tidak berfungsi untuk merisik soal keselamatan negara, tetapi lebih banyak digunakan tujuannya untuk merisik populariti parti-parti politik terutama yang memerintah. Bila bekas IGP Tan Sri Hamid Bado mendedahkan bagaimana cawangan khas sekarang nak digunakan untuk operasi bagi kepentingan orang politik yang tertentu. Dalam kes ni kita tahulah bahawa ia mengaitkannya dengan seorang menteri yang dia sebut dalam PC dia. Mengarahkan beberapa arahan yang kemudian yang pengarah cawangan khas yang ada ni tidak mahu mengikutnya. Maka pada bulan Oktober yang lalu, pegawai cawangan khas ni telah dipanggil oleh Suruhanjaya Perkhidmatan untuk mengundurkan diri. Maksudnya dipaksa resign, meletak jawatan. Ini desakan yang serius, tuan-tuan, memalukan ni perbuatan ni. Kerana dia tidak boleh menjadi budak suruhan ataupun koboi suruhan ataupun baruah kepada orang politik untuk menjalankan tugas-tugas demi kepentingan politik. Dalam kes ni, tuan-tuan boleh fahamlah, mestilah datang daripada parti kerajaan. Maka kerana dia enggan menjadikan cawangan khas sebagai baruah politik, dia telah dipanggil dan dinasihatkan untuk berhenti walaupun kontraknya sepatut berakhir Jun ni. Peristiwa ini berlaku pada Oktober tahun 2020, kata Ketua Polis Negara IGP, bekas IGP Tan Sri Hamid Bado. Apabila dia pulang dan menjelaskan kepada Tan Sri Hamid Bado bahawa kerana keengganannya untuk menjalankan beberapa misi politik, intipan politik atau memperbiarkan cawangan khas dijoki sebagai kuda politik,
beliau dinasihatkan untuk meletak jawatan. Ini menyebabkan Tan Sri Hamid Bador pada waktu itu masih lagi Ketua Polis Negara berlari dan bertemu dengan Perdana Menteri Tan Sri Mahyudin Yassin. Tan Sri Hamid Bador berjaya mendapat sokongan Tan Sri Mahyudin Yassin sebagai Perdana Menteri untuk mengabaikan saja arahan tersebut, walaupun arahan tersebut datang daripada menteri yang dilantik oleh Tan Sri Mahyudin Yassin. Jadi akhirnya pegawai itu berkhidmat juga. Tapi kita dapat tahulah tuan-tuan, sebenarnya betapa kotornya campur tangan politik di dalam PDRM. Dan hari ke hari kita berharap Tan Sri Hamid Bador dan juga ketua-ketua polis yang lain. Yang setakat yang saya beritahu pada saudara, ada 4 nama ketua polis yang telah mengeluar pendedahan. Selain Tan Sri Hamid Bador, Tan Sri Musa Hassan juga telah mengeluarkan kenyataan mendedahkan bagaimana manipulasi dan campur tangan politik berlaku. Tan Sri Zaman Khan juga menceritakan pada zamannya, walaupun Tan Sri Zaman Khan tidak mencerita campur tangan, tapi Tan Sri Zaman Khan mengatakan pada zamannya tiada perangai buruk yang dibuat oleh menteri-menteri ini untuk tujuan campur tangan. Dan Tan Sri Hadi Omar juga menegur apa yang dilakukan oleh ahli politik sekarang dengan campur tangan dan cuba memperkudakan polis sebagai satu yang tidak wajar. Kerana pada zaman beliau berkhidmat, perkara ini tidak dibenarkan berlaku. Jadi hari ini ramai orang menyeru semua mereka yang pernah berada dalam perkhidmatan polis yang mempunyai pangkat yang kanan, yang pernah melalui diarah, dipaksa, diugut dalam perkhidmatan mereka oleh orang politik untuk keluar tampil dan mendedahkan apa yang mereka alami. Bagi membolehkan rakyat dan juga semua orang tahu, perlu ada satu gerakan yang besar dilakukan di Parlimen bagi mengubah perlembagaan 140 dalam kurungan 3. Dia bukan 143, tuan-tuan. Dia adalah 140 dalam kurungan 3. Iaitu Menteri Dalam Negeri secara automatik adalah pengurusi Suruhanjaya Perkhidmatan Polis. Perlembagaan ini perlu dimasukkan dengan klaus yang lain. Sekurang-kurangnya klaus yang mengatakan bahawa seseorang perlu dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong bagi menjadi pengurusi Suruhanjaya Perkhidmatan Polis. Berarti klaus yang mengatakan Menteri Dalam Negeri secara automatik itu dah tak relevan, tuan-tuan. Apabila sekarang ramai parti politik berada dalam keadaan desperate. Mereka terdesak. Ramai parti politik yang memerlukan lebih sumber maklumat, maka mereka akan menggunakan polis untuk tujuan intipan. Jadi banyak perkara yang saya rasa tak akan sihat terus berlaku kalau kita terus membiarkan campur tangan politik dan membiarkan apa yang didedahkan oleh Tan Sri Hamid Bador. Secara fair comment. Apabila Tan Sri Hamid Bador menjelaskan semuanya, tentulah orang politik yang beliau kaitkan dalam kes ini adalah Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Kerana Datuk Seri Hamzah Zainuddin adalah Menteri Dalam Negeri yang menjaga perkhidmatan polis dan kita pun tahu perang terbuka di antara kedua-duanya. Jadi malam ni saya akan bersama dengan Syarif Kadir dan kita akan ulas isu ni dengan lebih detail untuk melihat sejauh mana penganiayaan, pengkudaan, penyalahgunaan kuasa digunakan oleh orang-orang politik, terutama mereka yang memegang kuasa yang secara langsung boleh interfere ataupun kita panggil boleh campur tangan dalam perkhidmatan polis. Jadi pendedahan yang dibuat oleh Tan Sri Hamid Bador mengenai bagaimana seorang pengarah cawangan khas diarah untuk melaksanakan beberapa operasi politik yang dia tak mahu nyatakan detailnya sebagai sesuatu yang sangat memalukan. Okey tuan-tuan, malam ni kita detail je 1 jam setengah mungkin dengan Syarif Kadir. Sebelum saya umumkan tarikh tepat bila dalam minggu ni Datuk Ayub Khan Maidin Piche akan hadir. Kerana kehadiran Datuk Ayub Khan Maidin Piche adalah berkaitan dengan rawatan rasmi tugasnya ke Kuala Lumpur. Berarti dia dari Johor, dia akan dijemput untuk mengadakan tugas rasminya di Kuala Lumpur dalam minggu ni. Maka dia akan mengambil kesempatan daripada berada di Kuala Lumpur kerana tugas rasminya di Bukit Aman untuk hadir malam di sini. Okey tuan-tuan, saya rasa itu je. Ada Q&A tak ni dah? Jangan ambil panjang, saya tak larat lah hari ni. Tak ada tiada Q&A, saya ucap lebih. Berapa ratus orang ada ni? 960 orang yang ada dalam sesi petang ni. Saya ucap terima kasih kerana tak ada Q&A. Itulah yang saya jelaskan kepada saudara. Bahawa suntikan vaksin ini adalah bukanlah suntikan peribadi untuk menyelamatkan diri kita semata-mata. Sama ada kita percaya vaksin ini menyembuhkan kita ataupun kita tak percaya, itu Allah tentukan. Tetapi secara sains vaksin menyembuhkan kita. Tapi kita nak bagi tahu bahawa pemikiran jumud yang untuk mengisolasikan negara ini daripada kepentingan masyarakat global tak dapat dibuat. Setiap orang yang menyumbang dirinya untuk suntikan dan kemudian menambah angka untuk membolehkan Malaysia mencapai minimum 70% dan sekurang-kurangnya angka standard yang cantik 80%, akan menukarkan negara ini kepada zon hijau. Apabila negara ini bertukar pada zon hijau, dia akan menerima respon daripada masyarakat antarabangsa sebagai zon selamat untuk pelaburan.
zon selamat untuk mengadakan interaksi ekonomi. Berarti kalau kita nak tengok nilai satu suntikan ke atas satu tubuh orang, dia hanyalah nilai perdebatan. Kau percaya vaksin atau kau tak percaya vaksin. Tetapi lihat nilai yang lebih besar. Tiap suntikan yang mewujudkan kebersamaan kita bahu ke bahu, tuan-tuan, dan akhirnya membentuk sekurang-kurangnya 22 ke 28 juta orang. Dia akan menukarkan negara ini pada zon hijau. Pertukaran inilah kemudian yang memberi respon kepada masyarakat dunia untuk mula memberi interaksi sosial dan interaksi ekonomi dengan Malaysia. Macam saya bagi tahu tadi. Ingat ulang bagian kali orang terlewat masuk. Bermula 1 Jun, 27 buah negara Eropah akan mula memperkenalkan V-Lane ataupun dipanggil sebagai Green Passport ataupun dipanggil di Eropah sebagai certificate travelling. Macam ni tuan-tuan, di Eropah antara 27 negara Eropah. Rakyat Eropah di 27 negara kesatuan Eropah, termasuk United Kingdom yang belum lagi Brexit secara official. Mereka yang ingin merentas sama ada menggunakan jalan udara, jalan darat, kereta api ataupun kenderaan peribadi, kereta. Kerana Eropah boleh rentas. Hanya mereka yang divaksin dan memiliki pasport digital yang akan dikeluarkan di Eropah. Kerana Eropah akan mengeluarkan pasport vaksin digital. Mereka yang memiliki pasport ini saja, tuan-tuan, yang akan boleh merentas antara 27 negara Eropah. Mereka yang tidak memiliki pasport ini tidak akan dibenarkan meninggalkan mana-mana negara dalam bumi Eropah dan pergi kepada mana-mana negara di Eropah. Berarti Eropah, EU adalah zon ekonomi yang paling maju di dunia. Walaupun Amerika dan Jepun dianggap Amerika, Jepun dan China dianggap 3 kuasa ekonomi yang besar, tetapi kesatuan Eropah dianggap zon ekonomi yang paling besar. Okey, berarti kalau kita enggan, berarti akhirnya kita akan lihat bagaimana Eropah memulakan langkah menghidupkan V-Lane ataupun Green Zone ni. Dan akhirnya kalau di Malaysia, kumpulan-kumpulan minoriti yang berpegang kepada hujah-hujah dan dalil-dalil yang lemah ataupun dalil-dalil yang menyokong kelompok kecil, berarti kita sedang membunuh kelompok yang besar. Maka itu saya kata balik kepada maslahat, iaitu kita melakukan sesuatu dengan melihat kebaikannya kepada banyak orang. Bukankah dalam Islam ni bila kita kata ada buruk, pilihlah buruk yang paling sedikit. Kalau ada kebaikan, pilihlah kebaikan yang paling besar. Berarti sekarang ni kita sedang memilih keburukan yang paling kecil. Iaitu kita enggan negara ini menjadi zon bukan hijau. Dan kita mahukan apa yang panggil adalah kalau ada peluang kebaikan, itu adalah kebaikan untuk segera menukar Malaysia menjadi zon hijau. Itu saja. Kalau ada soalan, saya ambil satu. Mustahil panjang, tak ada orang bagi satu soalan pun. Apa dia? Indonesia dah mulakan vaksin pasport. Saya fikir memang siapa yang dah suntik vaksin ni, macam kita pun dah mula vaksin, cuma kita tak gazet. Macam sekarang ni, okey, Mahfuz tunjuk saya, alhamdulillah, pendaftaran saya untuk disuntik telah pun diluluskan. Saya akan disuntik pada 4 hari bulan Jun di PWTC pada pukul 9 pagi. Bagi mereka yang akan mula menyuntiknya besok, termasuk dalam ni Mehmet Sevik apa semua yang akan mula disuntik besok 5 Mei, saya juga selamat memulakan kempen sebagai warga AstraZeneca yang memberi tubuh anda kepada vaksin ini bukan kerana diri anda sendiri, tetapi sebagai usaha meluaskan lagi usaha Malaysia untuk menjadi negara hijau ataupun dipanggil negara kelompok imunisasi, bagi mendokong negara ini untuk mencapai demi masa depan negara, supaya negara ini boleh mencapai zon hijau dan akhirnya kerancakan ekonomi terutama pelancongan, pelaburan dapat segera bermula. Pada mereka yang akan mula disuntik besok, selamat maju jaya. Dan pada mereka yang akan terus disuntik pada hari-hari seterusnya, selamat maju jaya. Kerana alhamdulillah 268,000 orang akan menjadi kumpulan perintis kepada vaksin yang dicurigai, dan saya yakin selepas ini 6.8 juta vaksin AstraZeneca tidak lagi menjadi vaksin option. Dia akan dimasukkan ke dalam vaksin yang biasa kerana demandnya sangat tinggi. Walaupun pada peringkat awal dengan kekurangan maklumat yang diberikan, ramai yang menolak vaksin ini. Untuk pengetahuan saudara, saya ulang sekali lagi. 8,000 orang telah menolak vaksin ini ketika ditawarkan kepada mereka. Kemudian setelah 2 minggu, kerajaan menawarkan vaksin ini secara option, 80% ataupun 6,400 daripada mereka yang menolak mendaftar semula. Kita tak gelakkan orang ni, tuan-tuan. Cuma kita nak bagi tahu, kata itulah masalahnya apabila maklumat berkurangan. Kerana dalam tempoh 14 hari, tuan-tuan, lepas dia orang tolak, barulah dia orang dapat penerangan. AstraZeneca, 22 juta suntikan. Hanya 209 kes saja berlaku berbuli darah. Berbuli darah daripada 209 bukan semua mati, hanya 41 sahaja.
Jadi setelah benda-benda ini diperjelaskan, mereka telah terlewat kerana mereka telah menolak lebih awal. Mereka kembali mendaftar tapi ditolak kerana pendaftaran ini dibuka, dianggap kepada mereka sebagai option kepada mereka yang telah menolaknya lebih awal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terus mendaftar, pastikan kita semua menyumbang bahu ke bahu. Kalau kita nak bercakap, kita jaga kita, tuan-tuan, bukanlah kita menjaga kita secara minoriti, tapi kita menjaga kita secara majoriti. Apa majoriti yang kita pentingkan sekarang adalah untuk menyertai masyarakat dunia. Bagi memulihkan ekonomi kita, terutamanya pelancongan dan pelaburan asing, kita perlu segera menggazetkan negara ini negara hijau dengan mengumumkan kepada dunia bahawa Malaysia selamat menjalankan 70% vaksinisasi atau membentuk herd ekonomi, herd community, apa yang disemanggil sebagai community yang telah divaksinkan. Terima kasih. Tak ada soalan Untuk pengetahuan saudara juga, mungkin pasport digital tu kita dah ada. Sebab kalau tengok pada senarai MySejahtera tu, saudara akan dapat. Bila saudara pergi suntik, scan, dalam tu dah menyala dekat MySejahtera bahawa saudara adalah seorang yang telah disuntik sekali. Bila saudara pergi, 2, selesai. Kemudian apabila mereka telah menyempurnakan 2 suntikan tu, kalau mengikut Kementerian Inovasi, lengkapnya itu akan menjadikan saudara mendapat pasport digital melalui MySejahtera. Sekarang MySejahtera sedang diusahakan supaya boleh dibaca di sebanyak mungkin negara sebagai sebahagian daripada pasport dengan syarat iPhone saudara mempunyai iOS. Jadi berarti lepas ni tuan-tuan, MySejahtera sedang tarafkan supaya tidak menjadi sebagai salah satu daripada pasport digital tempatan. Dia akan digazet sebagai pasport digital antarabangsa bagi mereka yang telah divaksin. Berarti kalau saudara ada iOS, saudara tunjuk pasport dia, dan kemudian telefon akan menolong anda merentas immigration dan sempadan-sempadan negara, pembelian tiket mendapatkan visa. Kerana sekarang ini MySejahtera dalam proses untuk dijadikan sebagai smart passport digital. Itu saja. Kalau di Indonesia dia suntik, berarti automatik mereka telah mempunyai pasport digital tu. Cuma nak mengimplementasinya sekarang masih belum. Kecuali 1 Jun kita tengok contoh apabila Kesatuan Eropah mula mengimplementasikan penyuntik vaksin yang lengkap 2 suntikan bergerak antara sempadan, modelnya akan digunakan pakai di seluruh dunia. Kerana model yang ada di Kesatuan Eropah adalah yang paling maju. Berarti kalaulah model yang dilaksanakan pada 1 Jun di Kesatuan Eropah menunjukkan sukses, maka banyak rantau-rantau ekonomi yang lain akan mempelajarinya. InsyaAllah kalau Kesatuan Eropah berjaya, model yang sama saja boleh diambil copy and paste dan diparking di ASEAN untuk membolehkan 10+1, 10 negara ASEAN dan +1, iaitu Timor Leste sebagai negara pemerhati, dapat melaksanakan perjalanan serantau, apa dipanggil sebagai bubble travelling ni, dapat dilaksanakan. Okey, dengan itu saya mengucapkan ribuan terima kasih. Hari ini